بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين. أما بعد، مسلمين مسلمات برحمة الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالسند المتصل إلى الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بكتابه الجامع الصغير إلى أن قال الحديث التاسع عشر، dengan sanad yang bersambung insyaAllah. Kita sambung kuliah kita, kuliah hadis, kitab Al-Jami' Al-Saghir karangan Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amana syi'ru Umayyah bin Abi Salti wa kafara qalbuh." Maksudnya, amana telah beriman syi'ru Umayyah bin Abi Salt. Syair Umayyah bin Abi Salt. Syairnya telah beriman tetapi hatinya berkufur. Hatinya kafir. Syairnya, ayat-ayatnya di dalam syairnya seolah-olah dia beriman, macam dia beriman. Banyak ada kepercayaan di dalam syairnya saja, tapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mempelajari maksud hadis tersebut dan siapakah Umayyah bin Abi Salt ini. Umayyah bin Abi Salt, dia namanya Rabi'ah bin Wahb. Ini namanya yang sebenar. Beliau syair yang sangat hebat, menulis syair dalam bahasa Arab di zaman jahiliyah. Dia suka hakikat, dia suka perkara-perkara yang ilmu-ilmu yang mendalam. Juga dia antara orang yang harap dirinya menjadi nabi. Dia pernah harap dan hampir nak mengaku dirinya nabi kerana ilmunya yang mendalam. Dia daripada kampung Arab yang bernama Thaqif. Wa kafara qalbuh. Maksudnya hatinya berlawan dengan syairnya. Syairnya Masya Allah beriman. Dia menyebutkan di dalam syairnya hari kiamat, hari bangkitan, hisab di hari kiamat. Semua itu ada di dalam syairnya. Tetapi dia tak masuk Islam sebab dia dapat ada di zaman Nabi SAW. Dia tak masuk Islam, tak percaya Rasulullah SAW. Kerana syairnya begitu dahsyat dan hebat, Rasulullah SAW kadang-kadang suka syairnya. Rasulullah sendiri dia suka syair Umayyah bin Abi Salt ini. Kerana syairnya dia ada banyak hikmah dan syairnya dia ceritalah tentang hari kiamat sebagainya. Maka Rasulullah SAW suka syairnya tapi tak suka dia sebab dia tidak beriman. Hatinya kufur kepada Allah. Seperti di dalam hadis yang riwayat Imam Muslim daripada Amr bin Syari', dia kata, aku pernah naik belakang Nabi SAW di atas satu unta. Kemudian Rasulullah SAW tanya saya. Rasulullah tanya Amr ini, dia kata, hal ma'aka min syi'ri Umayyah?
adakah kamu menghafal sedikit daripada syair Umayyah? Yani Rasulullah nak dengar syair Umayyah itu. Kemudian dia kata, iya, Amr ni, dia kata, iya ya Rasulullah, aku hafal sedikit daripada syair Umayyah. Nabi SAW dia kata, baca. Amr itu membaca 100 bait syair. 100. Yani qasidah atau syair tu panjang. Sampai 100 bait syair. Nabi SAW dengar sahaja. Lepas Rasulullah SAW mendengar syair Umayyah bin Abi Salt ini, Rasulullah SAW bersabda, laqad kada an yuslima fi syi'rih. Dia kata, telah hampir Umayyah ni memasuk Islam, memeluk Islam di dalam syairnya. Dah sikit dah memasuk Islam. Yakni ayat-ayatnya dalam syair seolah-olah dia orang Islam, dia orang yang percaya kepada akhirat, percaya kepada Allah, kepada hari bangkitan sebagainya. Sebab di zaman itu, di zaman jahiliah, orang tak percaya mereka akan bangkit balik, ada hari kiamat, ada syurga, ada neraka. Jadi orang ini jahiliah. Tapi di dalam syairnya dia menyebutkan perkara-perkara tu yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah kata hampir dimasuk Islam, tapi dia tak masuk Islam. قدمت الفرد. قد حطت عنه. Ada satu riwayat kata tentang Umayyah bin Salt ini. Ala rasulun lana minna yukhbiruna ma ba'd ghayatana min ra'si majrana. Ada orang datang kepada Umayyah, mereka kata Muhammad, dia kata apa cerita Muhammad? Mereka kata yaz'umu annahu nabi. Dia mengaku dirinya nabi. Maka dia datang jumpa Rasulullah. Dia kata, ya bin Abdul Muttalib. Wahai anak Abdul Muttalib, yakni Rasulullah, aku nak jumpa kamu, nak bercakap dengan kamu. Esok kita jumpa. Rasulullah kata, baik. Esok kita jumpa. Hari kedua datang Umayyah dengan beberapa kawan dia daripada Quraisy, daripada orang Makkah. Mereka duduk di bawah Al-Kaabah. Di bawah dekat daripada Al-Kaabah. Umayyah mula cerita, bagi khutbah yang lancar, yang syair-syairnya, yang dia bagi ucapan yang sangat-sangat hebatlah. Kemudian dia kata kepada Rasulullah, jawablah kepada saya. Yang ini seolah-olah dia nak berlumba-lumba dengan Nabi SAW. Siapa yang menang? Aku bagi ucapan tinggi, kamu pun bagi ucapan. Hadis ini riwayat Ibnu Asakir. Nabi SAW jawab kepada dia dengan surah Yasin. Terus Rasulullah SAW tak bagi ucapan, khutbah, syair. Nabi SAW kata, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim. Subhanallah. Nabi SAW baca Quran. Ini cara Rasulullah. Waktu bermulaan di Makkah, siapa-siapa nak tanya Rasulullah tentang kenabian, tentang apa-apa, Nabi SAW jawab kepada mereka dengan Quran. Nabi jawab terus baca Quran. Dia kata, ini jawapan saya. Dan mereka orang Arab dan faham maksud Al-Quran itu. Bila mereka sahaja mendengar ayat Al-Quran, terus rasa menangis dan masuk Islam. Lepas Rasulullah SAW habis baca Yasin, wathaba Umayyah. Umayyah bangun, kemudian dia pergi. Orang-orang Quraisy yang dia tanya ikutnya, mereka pergi juga sekali. Dia tak jawab apa-apa kepada Rasulullah. Dia terus rasa dirinya kalah. Dia rasa yang dibaca oleh Rasulullah ni bukan kalam manusia.
bukan kata-kata manusia. Kemudian orang Quraisy itu tanya Umayyah itu, dan mereka kata, apa pendapat kamu wahai Umayyah? Apa yang kamu kata? Kenapa bangun macam tu pergi? Dia kata, asyhadu innahu 'alal haq. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad ini ada di dalam keadaan kebenaran. Dialah yang benar. Dia benar Nabi. Kemudian mereka kata, adakah kamu nak ikut dia? Dia kata, aku nak fikir dulu. Sombong. Aku nak fikir dulu, dia kata. Thumma kharaja ila Syam. Lepas tu dia pergi kepada Syam. Musafir. Dia nak jauh daripada Rasulullah. Lepas terjadinya Perang Badar, Umayyah bin As-Salt itu pulang daripada Syam, daripada negara Syam kepada Al-Madinah. Dia nak jumpa Rasulullah SAW. Dia datang kepada Badar dulu, dia tengok timpak kematian orang kafir. Lepas tu dia pergi Madinah. Dia jumpa Rasulullah. Dia belum lagi sampai Madinah, dia baru nak berjalan daripada Badar kepada Al-Madinah. Maka orang kafir tanya dia, mereka cakap nak pergi ke mana? Dia kata nak pergi Madinah. Untuk apa? Dia kata nak jumpa Muhammad. Dia kata, untuk apa? Nak jumpa Muhammad. Dia kata, u'min bih. Aku nak beriman kepada dia dan aku nak serahkan segala-galanya kepada dia. Kemudian orang kafir itu, mereka tanya dia, engkau tahu tak siapa yang ada dalam kubur-kubur ini dekat Badar? Dia kata, tak. Siapa yang ada di sini? Mereka kata, Utbah, Syaibah, Ibn Khalaf, Abu Jahal. Mereka sebutkan orang-orang yang yang hebat daripada orang Quraisy, yang dia muliakan, yang dia suka. Kemudian lepas dapat tahu yakni mereka dibunuh oleh Rasulullah dan sahabat di Perang Badar, dia terus potong telinga untanya dan ekornya dan pulang kepada Makkah, dan dia tinggalkan Islam, tak jadi masuk Islam. Nauzubillah min zalik. Selepas dia pergi kepada Makkah, dia pergi kepada At-Taif. Dia duduk di sana. Nanti kakak dia lah. Kakak dia cerita kepada Rasulullah SAW bahawasanya Umayyah ini sebelum dia mati, dia macam mimpi atau nampak depan mata dia ada burung yang tutup perutnya. Lepas dia bangun dari mimpi itu, dari tidur, dia cerita mimpinya kepada kakak. Maka kakak dia dah rasa risau dengan mimpi itu, dan dia sendiri dia kata mimpi ini macam ada orang akan bunuh, dan betul. Tak lama ada orang cucuk dia dengan pisau, bunuh dia. Umayyah bin As-Salt ini. Kakak dia ni pernah jumpa Rasulullah SAW juga ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi ini membuktikan juga hadis ini, yaitu al-iman bil lisan wa bil qalb. Iman ini kepada Allah dengan lidah dan dengan hati. Tidak cukup kita cakap kita beriman tapi hati kita tak percaya. Kalau kita mengaku kita beriman kepada Allah, percaya Nabi, kita kena percaya betul-betul dari hati kita. Kita kena cek hati kita percaya atau tidak. Atau kita jadi na'udzubillah macam munafik. Lidah kita percaya, alhamdulillah rabbil alamin. Lidah kita percaya tetapi hati kita tak percaya. Ini na'udzubillah macam munafik. La ilaha illallah.
Hadis ini riwayat Imam Ibn Asakir daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amin khatamu rabbil alamin ala lisani ibadihi al-mu'minin." Amin maksudnya perkataan amin, yakni selepas doa. Khatamu rabbil alamin ala lisani ibadihi al-mu'minin. Dia sebagai tub bahawasanya doa itu diterima, doa itu makbul, yang mana cub itu daripada Allah melalui lidah hamba-hambanya yang beriman. Yakni kalau orang beriman baca doa, kemudian lepas baca doa dibaca amin, maka seolah-olah dia telah mendapatkan cub, yakni confirm dan pasti doa kamu diterima. Dan cub itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini mengajar kita bahawasanya mengajar kita sunnah baca doa dan sunnah baca amin selepas habis membaca doa. Yamna'u ad-du'a min fasad al-khaybah wal-rad. Aywa. Kalau kita baca amin selepas doa, maka bacaan amin itu menghalangkan doa kita ditolak. Tidak membuatkan doa kita ditolak atau gagal. Bahkan kalau kita baca amin selepas baca doa, itu sebagai macam tub, diterima, okey, dah diterima. Macam kita kalau pergi mana-mana berjabat ke, kalau dapat cub, okey, lulus, urusan lulus. Jadi macam tu juga doa kalau kita habiskannya dengan amin. Kalau kita baca amin selepas baca doa, seolah-olah kita dapat cub daripada Allah bahawasanya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang riwayat Abu Dawud, hadis yang riwayat Abi Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki yang sedang membaca doa, dibaca doa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aujaba in khatama bi amin." Yakin doanya diterima kalau dia menutupkan doanya dengan amin. Jadi Nabi SAW kata aujaba, yani yakin, confirm doanya diterima jika dia membaca amin selepas habis baca doa. Jadi kita kalau baca doa, kita kena baca amin selepas habis baca doa. La ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "Ma hasadakumul yahud ala syai' kama hasadukum ala amin." Ya, kata Nabi SAW bersabda, antara perkara yang orang Yahudi hasad orang Islam tentangnya kerananya, iaitu ketika orang Islam membaca amin sama-sama waktu baca doa. Kalau ada satu orang baca doa, yang lain semua angkat tangan baca amin, amin. Dia kata Nabi SAW, orang Yahudi rasa hasad, rasa berat kerana nikmat ini yang orang Islam dapat. Perkara ni mulia, jadi kita tak boleh tinggalkannya. Hadis yang ke-21. Rasulullah SAW bersabda, ayatul kursi rub'ul Quran. Ayatul kursi rub'ul Quran. Maksudnya, ayat kursi 1/4 daripada Al-Quran. Ini maksud hadis yang ke-21. Ayatul kursi 1/4
daripada Al-Quran. Kenapa? Sebab ulama kata Quran ini mengumpulkan 4 perkara. Tauhid, kenabian, cerita-cerita para anbiya, dan hukum hakam atau hukum hakam dunia dan akhirat. Cerita dunia dan akhirat. Perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang di dunia dan perkara-perkara di akhirat. Jadi 4 perkara ada dalam Quran. Tauhid, kenabian, dunia, akhirat. Dan ayatul kursi mencerita tentang tauhid. Jadi dia 1/4. Dia 1/4 daripada Al-Quran. Ada satu riwayat lain, dalam kitab ini akan sebut nanti juga, Nabi SAW bersabda, Sayyidatu ayil Quran, ayatul kursi. Pemimpin ayat-ayat Al-Quran semua adalah ayatul kursi. Ayatul kursi adalah pemimpin ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayatul kursi ini banyak berkat dan banyak kelebihannya. Dan banyak ganjaran dan pahala bagi orang yang membaca ayatul kursi. Jadi kita kena banyakkan baca ayatul kursi, ajar anak kita hafal ayatul kursi, dan kita jangan tinggalkan membaca ayatul kursi di dalam 4 keadaan. Ini paling kurang dan amat penting. Baca ayatul kursi sebelum keluar dari rumah, 1. 2, lepas masuk rumah, 3, sebelum tidur, 4, lepas bangun dari tidur. Jangan tinggalkan membaca ayatul kursi di dalam 4 masa atau keadaan. 1, waktu keluar dari rumah. 2, waktu masuk rumah. 3, sebelum tidur. 4, lepas bangun daripada tidur. Siapa-siapa yang istiqamah hari-hari tinggalkan baca ayatul kursi di dalam 4 waktu dan keadaan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungikannya daripada kejahatan syaitan-syaitan dan takdir-takdir yang buruk. Dia akan melindungikan dirinya dengan bacaan ayatul kursi itu. La ilaha illallah. Hadis ini hasan. Baik. Hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22. Ayatu ma bainina wa bainal munafiqin annahum la yatadalla'una min zamzam. Annahum la yatadalla'un min zamzam. Maksudnya, tanda yang menjelaskan atau yang membezakan antara kami, yakni orang beriman yang ikhlas, dengan munafiqin, dengan orang munafik, iaitu mereka tidak minum sampai kenyang daripada air Zamzam. Mereka tidak suka minum sampai kenyang daripada air Zamzam. Ayatu. Apa maksud ayatu? Yakni tanda. Tanda atau alamat. Antara kita, menjelaskan atau membezakan antara kita dan munafiqin. Munafiqin itu siapa? Iaitu yang beriman dengan mulut sahaja tetapi hati mereka kufur kepada Allah. Tetapi kita kena tahu bahawasanya munafik di zaman sekarang tidak sama dengan munafik di zaman Nabi SAW. Munafiqin di zaman Rasulullah SAW, munafiqin yang paling teruk. Munafiqin yang paling dahsyat. Sebab mereka sebenarnya bukan Islam, bukan orang beriman. Mereka nak dapat selamat dan nak dapatkan rezeki di Madinah, jadi mereka zahirkan Islam sahaja depan Rasulullah, depan orang Islam, tapi hati mereka kafir. Bukan hati mereka
malas salat, la, kafir. Dalam hati mereka tak percaya Rasulullah. Dalam hati mereka tak percaya Allah. Dalam hati mereka tak suka Islam dan musuh kepada Islam. Itu munafik yang paling dahsyat. Jika hatinya kufur, hatinya tak ada iman langsung. Tapi kalau munafik, macam di zaman kita macam tu, ini bukan munafik macam di zaman Nabi SAW. Annahum la yatadalla'un, tandanya iaitu mereka tidak minum banyak sehingga kenyang daripada air Zamzam. Karahatan lahu ba'dama 'alimu nadb asy-syari'i ila syurbih. Mereka tidak minum air Zamzam banyak dan sampai kenyang selepas mereka mengetahui bahawasanya Nabi SAW telah mensunnahkan untuk kita minum air Zamzam, dan air Zamzam adalah air yang berkat. Bukan mereka bukan maknanya semua orang yang minum banyak air Zamzam dia munafik. Bukan maksudnya begitu. Maksudnya bezanya antara orang beriman dan orang munafik dia tahu. Kalau dia tahulah, kalau dia dapat tahu bahawasanya ada hadis Rasulullah SAW suruh kita minum air Zamzam, Islam mensunnahkan kita minum air Zamzam ada berkat, Rasulullah SAW kata, maka dia benci minum air Zamzam banyak, benci minum air Zamzam sampai kenyang kerana tak puas hatinya dengan kata Rasulullah. Ini munafik. Kalau dia tak minum banyak dari air Zamzam, walaupun walhal dia di depan dekat Makkah macam tu, dia tak suka minum air Zamzam kerana dia tak puas hati. Tak suka kerana Rasulullah SAW yang mensunnahkan minum air Zamzam, maka itu adalah tanda munafik. Warraghbatu fil istikthari minhu unwan al-gharam wa kamal asy-syauq. Maka Al-Imam Al-Manawi berkata, meminum banyak daripada air Zamzam itu tanda. Itu tanda dan itu isyarat atau tanda bahawasanya hati kita cinta kepada Islam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita amat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia kata at-tiba'u tahinnu ila manahilil ahibbah. Tabiat manusia ni, fitrah manusia, dia biasa suka apa yang kekasihnya suka. Juga dia rindu kepada hatta makanan dan minuman yang kekasihnya suka. Ini biasa di dalam tabiat manusia. Seperti mana orang suka dan rindu kepada tempat tinggal kekasihnya. Kalau orang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustahil dia tak rindu kepada Madinah. Mesti dia rindu kepada Madinah, mesti rindu kepada Makkah. Kalau orang kekasihnya ada di mana-mana, dia mesti suka kawasan itu. Dia suka kawasan itu. Kalau kekasih kita suka satu minuman atau satu air, mesti hati kita dengan otomatik terus suka kepada itu. Ini ulama kata, ini fitrah manusia. Maka orang yang beriman, yang kuat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan suka segala-galanya yang disukai oleh Rasulullah. Hatta air yang Rasulullah SAW suka, dia suka. Makanan yang Rasulullah suka, dia suka dan rindu. Tempat yang Rasulullah suka dan rindu, dia akan rindu dan suka kepadanya. Jadi hadis ini hanya menjelaskan atau memberi satu ilmu kepada kita, satu tanda antara tanda-tanda orang munafik, iaitu mereka tidak suka minum banyak daripada air Zamzam. La ilaha illallah. Air Zamzam ni air berkat. Siapa-siapa dapat ada air Zamzam, minumlah banyak. Dia berkat, dia sihat, bagi syifa. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Zamzam lima syuribat lah. Air Zamzam ni untuk apa-apa yang kita niatkan.
Kalau kita minum air zam-zam untuk sihat, insya-Allah dapat sihat. Minum air zam-zam untuk berjaya, dapat berjaya insya-Allah. Minum air zam-zam untuk selamat, dapat selamat. Minum air zam-zam untuk dapat berjaya dalam perniagaan ke atau apa-apa, insya-Allah dapatkan. Insya-Allah boleh dapatkan. Ramai daripada ulama hadis, termasuk Al-Imam Suyuti juga, yang menulis kitab Al-Jami' As-Saghir ini. Ramai daripada ulama hadis yang minum air zam-zam dengan niat untuk menjadi ulama besar dalam ilmu hadis. Dan subhanallah, Allah terimakan dan kabulkan hajat mereka oleh berkat meminum air zam-zam. Al-Imam Suyuti minum air zam-zam sebelum menjadi ulama besar dengan niat moga-moga Allah menjadikan dia ulama besar dalam ilmu hadis. Dan subhanallah, Allah kabul dan menjadi ulama besar dalam ilmu hadis. Dan ada bagian ulama hadis juga yang minum air zam-zam dengan niat untuk mendapatkan kubur sebelah satu kubur awliya. Dia akan meninggal di sana. Subhanallah, dia minum air zam-zam dengan niat itu, dia dapat meninggal di kampung wali itu dan dikuburkan sebelah kuburnya. Jadi air zam-zam ni kita minumnya dengan niat. Dengan niat juga dengan cinta. Dengan mengingati dan menghadirkan niat-niat yang baik di dalam hati kita. Zam-zam ini berigi yang terkenal. Airnya adalah air yang paling mulia di atas muka bumi ini. Air yang paling suci, yang paling mulia, yang paling berkhasiat, yang paling berkat di atas muka bumi ini semua adalah air zam-zam. Ini di dunia. Tapi di akhirat, kalau di akhirat Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar, telaga Rasulullah SAW. Telaga Rasulullah SAW Al-Kautsar dialah air yang paling mulia dan yang terbaik sekali. Moga-moga insya-Allah seperti mana kita dapat minum daripada air yang paling berkat di dunia ini, iaitu air zam-zam, kita insya-Allah sama-sama mendapatkan minum daripada telaga Al-Kautsar, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Dan hanya ahli syurga sahaja yang mendapatkan minum daripada telaga Al-Kautsar. Yang bukan ahli syurga diharamkan daripada air telaga Al-Kautsar. Moga-moga insya-Allah kita dapat minum daripada telaga Al-Kautsar dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri dan anak-anak kita semua insya-Allah yang perempuan dapat minum daripada tangan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Doa untuk minum air zam-zam ada orang tanya. Ada, tetapi sekarang saya tak hafal, insya-Allah nanti saya akan share. Ada doa untuk minum air zam-zam. Cuma ada beberapa adab dan sunnah jika kita meminum air zam-zam. Itu ada satu sahabat, ada satu orang namanya Uthman. Dia kata seorang lelaki datang bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tanya dia, dari mana engkau datang? Dia kata, aku datang dari Makkah. Dia kata, aku datang dari Makkah. Ibnu Abbas tanya dia, syaribta min ma'i zam-zam? Ini soalan Ibnu Abbas. Kita kalau orang datang dari Makkah, kita kena tanya dia soalan ini juga. Minum zam-zam tak? Minum banyak tak? Sebab apa? Air zam-zam ni air yang berkat. Dan kita kena minum air banyak. Kalau kita di Makkah, kalau boleh kita, kalau waktu umrah, waktu haji, kau pergi di Makkah, kita dekat sepanjang masa duduk di Makkah jangan minum selain zam-zam. Kalau boleh. Kalau boleh, ini kesempatan. Dalam duduk 2 minggu sahaja atau 1 bulan. Jadi, kalau dah di Makkah, jangan minum kecuali air zam-zam. Air zam-zam sahaja. Hatta kalau sekiranya kamu ada apa-apa masalah kesihatan, insya-Allah semua akan hilang.
Ada satu kawan saya, dia ada apa batu yang dekat perutnya. Ada sakit itu dekat perut. Dia sakit sangat sampai tak boleh tidur, dia kata. Tapi lepas dia pergi Makkah 2 minggu, dia kata saya sepanjang 2 minggu saya minum Zam-Zam sahaja. Dia kata subhanallah. Selesai, lepas tu dia pergi jumpa doktor. Doktor pun rasa terkejut, semua dah hilang. Batu karang, betul. Dia ada batu karang dekat perutnya. Ini kawan saya sendiri cerita kepada saya. Dia kata selepas habis 2 minggu atau 1 minggu macam tu, hari-hari minum air Zam-Zam sahaja, setiap waktu. Zam-Zam sahaja, subhanallah. Dia kata lepas sebelum dia balik kepada Malaysia, dia jumpa doktor. Doktor cakap hilang semua. Hilang semua. Dia kata subhanallah, lepas itu dah tak ada apa-apa sakit. Tak ada gangguan langsung daripada batu karang itu. Jadi kita kalau ada di Makkah, kita kena minum air Zam-Zam sahaja. Jadi Ibnu Abbas tanya lelaki itu, dia kata, kau dah minum tak air Zam-Zam? Dia kata, minum. Lepas tu Ibnu Abbas tanya balik kepadanya, syaribta minha kama yanbaghi? Kau minum dengan betul-betul? Lelaki itu dia kata, macam mana caranya betul-betul tu? Aku minum je. Bagaimana ada cara yang betul-betul? Dia kata, ada. Kalau engkau aratta an tashraba minha, kalau engkau ingin meminum air Zam-Zam, engkau harus terlebih dahulu menghadap kepada kiblat. Jadi ini ajaran sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas, ketika minum air Zam-Zam. Jadi hatta kita di Malaysia di sini, sekiranya kita di rumah ada air Zam-Zam, atau air Zam-Zam sampai kepada kita beli atau sampai kepada kita dari Makkah, kalau nak minum air Zam-Zam, jangan tinggalkan adab ini. Hafal baik-baik adab ini, sunnah ini sebelum minum air Zam-Zam. Satu, istaqbilil qiblah, istaqbilil bait. Haruslah kita menghadap kepada al-bait, iaitu Kaabah, kepada qiblah. Dua, uzkur ismallah, baca bismillah. Tiga, ishrab wa tanaffas thalathan, minum dan tarik nafas 3 kali, minum 3 kali. Jangan minum cawannya sampai habis. Walaupun cawan kecil itu, bahagikannya 3 kali. Bahagikannya 3 kali. Wa tadalla' minha, dan minum banyak-banyak daripadanya. Ini ajaran Abdullah bin Abbas. Dia kata minum tadalla'. Tadalla' itu maknanya minum banyak. Kalau boleh ambil cawan besar. Minum 2 cawan, 3 cawan sampai kamu rasa perut penuh. Sebab itu cara Rasulullah SAW kalau minum. Kalau nak tahu, kalau Rasulullah nak minum air Zam-Zam, Rasulullah suka minum sampai kenyang. Sampai perut dah rasa dah tak boleh minum lagi. Itu cara kalau minum air Zam-Zam. Sebab apa? Air Zam-Zam ini semuanya berkat. Apa-apa masalah dan penyakit ada dalam hati, insya-Allah oleh keberkatan air Zam-Zam dia akan hilang. Jadi ini ajaran Abdullah bin Abbas. Saya ulang sekali. Hadap kepada kiblat, baca bismillah, minum, bahagikannya 3 kali, 3 nafas. Yang keempat, minumlah banyak-banyak daripada air Zam-Zam. Selepas selesai, habis baca, dia kata harus kamu membaca Alhamdulillah. Lepas habis baca minum air Zam-Zam, cakap Alhamdulillah. Wahakadha. Fa'inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Fadhakaruh. Kemudian Ibn Abbas dia kata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tanda yang membezakan antara kami dan orang munafik, iaitu mereka tidak minum banyak-banyak air Zam-Zam. Khususnya selepas yakni Rasulullah telah mensunnahkan minum air Zam-Zam dan menunjukkan keberkatan air Zam-Zam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga insya-Allah kita menjadi antara orang yang beriman, bukan yang munafik. Kita banyak-banyak baca ayatul kursi, dan kita selalu baca doa dan baca amin selepas doa, dan kita dapat minum banyak-banyak air Zam-Zam, dan pergi kepada Makkah insya-Allah dan Madinah,
Dan insya-Allah seperti mana kita minum air Zam-Zam yaitu air yang paling mulia di dunia, kita dapat minum air yang paling mulia di akhirat yaitu air Al-Kautsar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Bagus ada yang kongsikan adab-adab minum Zam-Zam. Kalau boleh saya lepas habis video ni dia akan hilang. Lepas saya save video ni bagus kamu share lah adab-adab ini di bawah video lepas save supaya lebih bermanfaat. Moga-moga insya-Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang saleh, yang baik, yang sentiasa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.